formula ni untuk apa? Formula ni untuk apa? Cari punca. Okay, good, betul, cari punca. Ini dalam tajuk persamaan kuadratik boleh. Sekejap . Okay, persamaan kuadratik. Sekejap . Persamaan kuadratik. Betul lah, persamaan kuadratik. Okay, atau pilihan apa lagi? Kan ada dua kan, kalau misalkan kita ada punca and then kita ada dua pilihan. Ini untuk nilai apa? Nilai yang perpuluhan ke nilai nombor bulat ataupun pecahan? Ingat tak? Perpuluhan. Okay, so misal kata kalau kita tekan equation EQN X kuasa 2 tu kan ada kan yang EQN, and then bila kita buat, bila kamu buat benda lah ni, dia akan ada jawapan perpuluhan, so kita kena pakai formula ni. Okay, nombor 2 tajuk apa? Nombor 2 Log. log. Ini apa ni? Log AB ini untuk apa ni? Tujuannya untuk apa? Anti-log. Bukan. Tukar asas. Okay, good, betul. Tukar asas. Tukar asas bermaksud ini tadi persamaan serentak, bukannya persamaan ni. Okay, tukar asas yang mana? Ingat lagi tak tukar asas? Yang Contoh bawah. saya ada log 7, 10. Saya nak tukar kepada asas 2. Macam mana? Log 2, 10 Okay, bahagi log 2, 7. Log 2, 7, pandai. Okay, semua orang ingat tak yang ni? Maksudnya kalau asas baru, kita tulis je asas baru kat sini, log 2 kecil ni. Nombor yang bahagian atas mestilah yang besar, yang nombor bawah adalah nombor yang kecil ni. Okay, boleh dapat? Okay. Okay, next. Nombor 3 formula. Nombor 3 formula apa? Untuk janjang aritmetik. Okay, good, betul. Janjang aritmetik T. T for? Term. A tambah N plus. Term. Okay, betul. Term tu apa? Sebutan. Sebutan. So, ini adalah janjang aritmetik punya . So, yang bawah dia nombor 5 untuk siapa? Janjang Geometri. No. Hasil tambah. Hasil tambah untuk? Janjang aritmetik. Okay, good. Dua-dua adalah janjang aritmetik. Okay, kenapa dua-dua adalah janjang aritmetik? Apa macam mana kita boleh detect? Huruf apa tu? R. A. D. Huruf A dengan huruf? D. D. D apa? Ingat tak? Beza sekunya. Betul. D beza punya ataupun different dia. Okey, sebab ada huruf A dengan D, sebab tu dia jadi janjang aritmetik. Okey, 6, nombor 6, formula apa? Hasil tambah janjang geometri. Kejap, saya rasa saya macam tertinggal lah. Sorry. Nombor 3, janjang aritmetik, betul? Nombor 4, janjang geometri. Betul kan? Kenapa nombor 4 janjang geometri? Sebab ada R. Okay, good. Sebab ada R. R apa R? Nisbah sepunya. Nisbah sepunya. Okey, semua okey? Ingat lagi tak? Ingat. Ingat. Okey, so nombor 3 JA, JG, sini JA, sini JG punya. Okey, so beza S dengan T adalah S untuk hasil tambah, T untuk term sebutan. Okey. Formula nombor 7 pernah jumpa tak? Tak. Tak. Okey, ini form 5 punya . Formula 7 sampai 10 adalah tingkatan 5 punya. Okey. Siapa ingat untuk nombor 11 formula apa? Index number. Good, index number. Okey, betul. Ini memang khas untuk index number. Okey, I bar nombor 12. I bar nombor 12. Index composite.
Okey, betul. Okey, dia ada dua nama. Nama yang pertama adalah indeks komposit. Nama kedua kita boleh panggil dia sebagai indeks gubahan. Pernah dengar kan benda ni kan? Pernah. Pernah. Okey, seterusnya 13, 14 form 5. Ini tajuk trigonometri nanti. Okey, seterusnya ada lagi tak tajuk form 4? Kita tengok balik. Nombor 22. Okey, good, betul. So, dekat korang punya nombor berapa tu? Nombor 15. Sekejap 15 sampai nombor 21 tingkatan 5. Okey, so kita terus kepada nombor 22. 22 tajuk apa? Penyelesaian segitiga. Okey, good. Pandai. Penyelesaian segitiga yang tajuk 2 terakhir form 4. Okey, yang atas untuk apa ni? Formula apa? Sinus. Sin. Ingat tak? Ingat. Yang opposite, jumpa opposite tu. Yang ada gambar, yang ni mesti jumpa opposite, yang sini jumpa opposite. Ingat lagi? Ingat. Ingat. Okey. Nombor 23 untuk Cos. cos. Cos yang mana? Ingat lagi? Mesti ada dua sudut. Antara dua sudut opposite dengan macam ni, ingat tak yang saya tunjuk gambar apa? Saya panggil apa nama tu? Yang kaedah PIS pakai tangan tu. Ya. Ada kan? Okey, sorry itu untuk 5 akaun lah. Tak apa-apa. Nanti kalau ni kita kena ni balik semula. Ni sama. Ini untuk cos, ini untuk sin. So untuk yang nombor 24 formula tajuk Sama. tajuk yang sama lah. Tajuk sama je tiga ni. Tiga ni untuk penyelesaian segitiga juga. Ni tajuk segitiga, ni pun tajuk segitiga. Okey? Boleh? Yang ni okey? Okey. Okey. So saya nak terus sambung untuk hari ni punya, boleh? Okey, ini dekat buku teks korang. Dia punya rumusan terus. Okey, saya takkan ajar ikut buku teks sangatlah, tapi kalau untuk misal kata kalau kamu nak study balik guna buku teks tak ada masalah. Misal kata nak tengok contoh, boleh je. Okey, sebab kita mungkin akan ada kekangan nak beli buku kerja kan tahun ni kan. So buku teks korang tengok contoh, kalau in case tak faham nanti boleh PM saya ke tanya balik lah, boleh Okay, so ini yang semalam saya cerita secara keseluruhan. Ini semalam ada yang depan tu saya ada cerita. Cuma untuk hari ni saya tak nak sambung dengan prinsip pertama sebab nanti makin pening. Bila dah habis, dah settle down semua, nanti baru kita patah balik untuk yang pertama lah Semalam ada prinsip pertama kita belum settle lagi. Okay, boleh? Boleh? Boleh. Boleh. Okay, so semalam kita ada belajar satu bentuk Y sama dengan AX kuasa N. Ni semalam ni kita belajar ni. Okay. Yang ni. Okay, ingat lagi macam mana nak buat, apa benda yang penting dalam pembezaan. Apa dia semalam? Kenapa dulu? Kena tukar Y tu. Okay, Y tukar jadi D. Y over Y DX. per dx, betul. Okay. So ini jadi dy per dx. Sorry, saya kena tulis y sama dengan axn. Okay, bila kita beza kita akan dapat dy per dx sebab ada huruf x kat sini. And then operasi yang kita kena buat dulu apa dia? Darab. Darab, bagus. Mesti buat darab dulu kemudian Tolak. kuasa kena tolak. Kuasa tu kena tolak dengan satu. Okey, so kita tengok. Okey, yang ini kalau kamu tengok dia ada dah cerita dah sebenarnya. Ini dia punya style dia. Ini dia punya formula. Tapi semalam kita terus pakai nombor kan. Saya ada tunjuk sikit je kan. Betul kan? Okey, and then untuk hari ni kita ada satu lagi bentuk Y sama dengan AX tambah B kuasa N. Kenapa dalam ni tak ada? Tak apa, saya tunjuk jugalah. Okay, ini ada satu lagi bentuk. Okay, AX. Apa beza yang bentuk yang nombor 1 dengan bentuk nombor 2? Tenung kejap. Saya nak kamu tengok bentuk.
Ada B. Ada nombor yang kedua. Okey, lagi? Lagi? Dia ada dua benda yang nampak jelas tu. Lagi satu. Ni apa ni? Ni apa ni? Ada bracket. Yes. Tadi ada bracket tak? Tak ada. Tak ada. Okey. So untuk kes yang ini, bila yang tak ada bracket ni, okey, apa yang kita kena buat ialah dy per dx sama dengan, okey, pertama tadi kita kena buat apa? Huruf x kan? Darab kan? Darab tu apa? Nombor apa ni? Sekarang nombor apa ni? Belakang. N, betul tak? Okey, bawa pergi depan. So kita akan jadi dia sebagai darab N. Semua boleh yang ni? Okey. AX tambah B yang dalam bracket jangan ubah apa-apa. Boleh faham? Okey, apa berlaku pada kuasa? Apa berlaku pada kuasa? Tolak 1. Ikut tolak 1. Tapi kita kena ada satu lagi benda dekat sini. Kamu kena ambil huruf sebelah huruf X iaitu A. Kita kena darab dengan A. Dengan kata lain sebenarnya ayat dia adalah membezakan dalam bracket, dia akan dapat A sebenarnya. Ataupun sebab tu ayat mudah saya lagi senang, ambil je nombor yang sebelah huruf X. Sebab korang punya syllabus yang dalam bracket biasanya X kuasa 1 saja. Dia bukannya X kuasa 2. Kalau advance dia ada X kuasa 2, macam-macam lagi. So untuk yang setakat admit, form 5, admit yang pembezaan biasa ni, dia masih lagi dalam bracket tu hanyalah X kuasa 1 saja. So just ingat yang ni. Ini okey? Boleh? Boleh. Boleh. Okey, seterusnya saya hanya nak tunjuk ini saja. Kejap lagi kita akan jumpa ni di formula ni. Okey, ini yang ketiga and then yang keempat. Okey, yang lepas formula ini ada dekat depan. Tahun ni tak ada. So apa nak kena buat kalau tak ada? Hafal. Hafal. Kalau tak hafal boleh? Tak. Tak boleh lah. Memang kena ingat lah. Tapi nanti kejap lagi saya tunjuk cara mudah nak ingat. Dia ada, kita pakai prime je nanti kejap lagi Okey, boleh? Ada benda nak tanya setakat ni? Setakat ni nak tanya ada? Okey. Sebab saya nak pergi kat modul ni. Boleh? Okey. Ready modul? Ready modul korang? Muka surat 2 kan? Sekejap. Saya nak clear canvas saya lah. Sekejap Okay, so kita akan buat modul muka surat 2 So semalam nak ikutkan dah sampai E, dah settle. Okay, boleh. Okay, so soalan seterusnya adalah soalan F. Semua orang ada nampak soalan F? Boleh? Okay, untuk soalan F, kalau ada tak faham terus ni je buka mic bagi tahu sebab saya tak baca, takut saya tak terbaca. Memang tak baca pun. Korang punya message saya tak baca. So just tanya pakai mulut saja Okay, on je mic. Okay, so untuk soalan ni kita ada dua cara. Okay, kenapa ada dua cara? Sebab dia melibatkan kuasa 2 sahaja. Okay, contoh. Tadi kalau kamu ingat, saya baru je tunjuk bentuk yang kedua tadi. Dia adalah AX tambah B kuasa N. Okay, saya boleh guna kaedah ni yang pertama. So ini untuk kaedah yang pertama. Jadi saya tunjuk kaedah yang kedua So ini adalah kaedah yang pertama. Okay, saya pakai yang formula atas ni. Okay, let's say saya ada Y sama dengan 2 tolak 3X kuasa 2. So nak tulis, kalau saya nak bezakan saya kena tulis apa dekat bawah. Sekejap, saya nak panggil nama. Ilhan ada Ilhan. Ilhan ada. Hilang orangnya. Shuzairina. Shuzairina ada.
Syuzairina ada? Okey. Okey, Syuzairina, kalau lepas saya tulis soalan ni, saya nak tulis apa dekat depan dy per dx. Okey, dy per dx. Boleh saya tulis dy per dt tak? Tak. Tak, Sebab kenapa tadi tak boleh tulis dt? tak ada t. Tak ada t. Okey, kalau belakang ada t baru boleh tulis t, betul tak? Ya. Okey, good. Okey, terima kasih. Okey, so untuk kita pakai formula tadi macam mana kita nak buat? 2 bawa pergi mana? 2 ni bawa pergi depan. So akan jadi apa? 2, lepas tu kau orang buat bracket, salin balik sebiji macam dekat atas, jangan ubah apa-apa yang dalam bracket. So 2 punya kuasa, 2 tolak 1 dapat berapa? 2 tolak 1 dapat berapa? 1. 1. So 2 tolak 1 dapat 1, nak tulis boleh, tak tulis pun tak apa. Belakang nombor? -3. Okey, good. Ayat saya tadi, kita mestilah ambil nombor yang berada di sebelah huruf X. So saya ambil -3 belakang ni. Boleh faham? Siapa tak faham bagi tahu, nak saya ulang balik tak? Tak faham tanya terus. Semua okey? Semua okey? Sure? Okay, so kita settle down. So kita kena darabkan. -3 nak senang, nombor bulat dengan nombor bulat depan belakang ni, integer dengan nombor bulat, darabkan dulu. So saya akan dapat -6. And then ada bracket 2 tolak 3x macam biasa, kembangkan. And then kita akan dapat berapa? Negatif berapa? Zahira Fasha ada? Zahira Fasha? Ada. Ada. Okey, Zahira tolong saya kembangkan tadi Zahira. Yang -6 darab 2 dapat -12. Okey, good. Belakang? -6 darab -3 dapat 18. Okey, X. positif 18x. Boleh solve lagi tak? Tak. Tak, okey, good. Okey, terima kasih. Boleh? Okey, ada semua orang? Okey, saya bagi masa lagi sekejap. Tengok, tenung dulu apa yang saya buat tadi. Okey, dah? Dah? Okey, boleh saya tunjuk kaedah yang kedua? Boleh saya teruskan dengan kaedah kedua? Boleh Okey. Kaedah kedua hanya special untuk kuasa 2 saja. Kalau dah kuasa 3, kuasa 4, penat nak buat. Sebab kena kembang. Okey, kenapa kaedah 2 ni boleh untuk kuasa 2? Saya tunjuk balik Okey, y sama dengan 2 tolak 3x. Ada kuasa 2 kan sepatutnya kan? So saya buat yang ni double je, boleh faham? Saya buat double saja, boleh faham? Boleh. Boleh, okey. So apa yang kita buat dekat sini, bila kita nak buat, kita kena kembangkan dulu. Tolong saya dua-dua. Jap saya nak panggil orang lah. Adam ada Adam? Adam Edi? Ada, okey Adam, buat Adam. Sekejap. Okey. Dapat Adam? Dapat. Dapat 9x kuasa 2 darab 12x. Sekejap. Saya ikut kau punya jawapan. Apa dia? 9x kuasa 2 9x kuasa 2. Okay, good. tolak 12x Tolak 12x. tambah 4. Tambah 4. Okay, ni sebab Adam dah susun tak payah susun pun tak apa. Okay je. Okay, so ini macam bila dah sampai ni, korang kena buat macam semalam. Ingat tak kita buat semalam yang kita just darab biasa saja. Ingat tak? Sebab dia bentuknya dah tak jadi bracket kan?
So kat depan tulis dy per dx. Apa yang berlaku? Saya nak buat kat sini apa yang berlaku? 2 darab dengan apa? 9. 9. So 2 darab 9 dapat apa? 18. 18. X kuasa 2 tolak 1. 1. X kuasa 1 kan? Ah. Betul tak? Betul. Okey. Yang belakang ni? Sini kuasa 1. 1 darab dengan nombor depan dapat berapa? Negatif 12. Negatif 12. So X 1 tolak 1. Kosong. X kuasa kosong. So X kuasa kosong nak tulis tak? Tak. Tak payah sebab X kuasa kosong adalah nombor dia apa? Nombor dia adalah nombor 1. So sama tak jawapan tadi? Sama. Sama. Okey. So ini terpulang nak guna kaedah mana pun. Cuma kenapa dia terhad untuk yang kuasa 2 saja? Sebab kalau misal kata kalau soalan tu kuasa 3. Contoh Y sama untuk kaedah 2 5 tambah 3x kuasa 3 ataupun kuasa 4 ataupun kuasa 5 ataupun kuasa negatif 7 ataupun kuasa negatif apa-apalah. Okay, kalau korang nak buat, korang akan jadi macam ni tau. Korang kena kembang ni sebanyak 3 kali. Rajin ke nak kembang yang ni kepada ni tadi ni? Rajin tak nak kembang? Tak. Ni. Daripada sini sampai sini. Rajin tak nak kembang? Tak Tak. rajin kan? So sebab itulah kita pakai kaedah yang atas. Kalau untuk lebih daripada kuasa 2 lah. Kuasa 3, kuasa 4, kuasa negatif lah. Kuasa negatif pun boleh juga. Macam contoh Y sama dengan 7 tolak 2x kuasa negatif 5. Boleh je terus. Negatif 5 letak depan. And then macam mana nak apa ni? Ke tepi pula. Okay, kalau macam nak buat dy dx dapat apa? Negatif 5 bawa ke depan boleh? Boleh tak? Boleh. Okey, dalam bracket salin saja betul? So negatif 5 tolak 1, Negatif 6. negatif 6. Belakang nombor Negatif 2. negatif 2. Semua okey? Semua boleh follow? So macam saya sebut tadi, kalau ini sebab dia kuasa negatif kan? So negatif 5 darab negatif 2 berapa yang belakang ni? 10. 10. Terus je letak bawah. Kenapa saya nak kena letak bawah ni? Sebab nak positifkan. Yes, sebab saya nak positifkan benda lah ni. So saya terus je letak bawah 7 tolak 2x kuasa 6. So dah siap. Okay, boleh dapat yang ni? Ada masalah nak tanya? Ni okay? Okay, kita terus kepada soalan. Tadi kita dah buat soalan F kan? Okay. Soalan G. Boleh try buat tak? Ke pening ke macam mana? Try dulu nombor yang G. Boleh. G pakai kaedah pertama. Saya tak rasa kaedah pertama lepas. Dia kena pakai kaedah kembang Sebab X korang double. X-nya kuasa negatif kan? Macam nak ubah bentuk ni untuk nombor 3? Dapat apa kalau saya ubah bentuk? Y sama dengan? Okay, semua orang boleh tengok kejap. Saya ubah bentuk ni tadi. 3x kuasa negatif 1 and then kuasa 3. Okay, lepas tu nak buat apa? Siapa ada idea? Kembangkan. Kembangkan. Macam nak kembang?
Selain daripada kembang, kalau kita buat terus boleh tak? Buat saya nak Boleh. buat terus. Okay, 3 bawa depan. Kalau kembang dapat apa jawapan? Siapa yang buat kembang dapat apa jawapan? Kembang faham tak maksud kembang? Kalau kembang macam mana kaedah kembang? Y sama dengan 3 kuasa 3, 3 kuasa 3 berapa? 27. 27 bawah. Bawah. X X plus 3. 3. So bentuk yang seterusnya adalah 27 X kuasa negatif 3, betul? Okay, yang ni pandai buat tak bila dah sampai sini? Saya nak jawapan yang guna warna purple. Jadi kuasa 2. Okey, jawapan akhir. Jawapan akhir. Negatif 81 Okey. dy per dx 81 per kuasa negatif 4. x kuasa negatif 4. Saya bawa bawah jadi X 4. x kuasa 4. Okey, boleh. Okey, sebab yang ni macam tak berapa nak sesuai buat. Nanti dia macam solution tak berapa nak jadi ni. Okey, yang ni okey. Ada masalah nak tanya? Yang ni boleh? Okey tak? Sebab saya nak sambung H. Saya nak sambung H tapi saya nak buat tak habis tau. H korang akan sambung sendiri. Okey, first saya nak simplify dulu. V sama dengan, untuk H, untuk soalan H, semua orang boleh tengok soalan H. Okey, saya nak pecahkan dulu. Pecah tahu bentuk pecahan? Kalau bentuk pecahan, apa yang boleh saya buat kat sini? Saya boleh pecah V sama dengan 2T kuasa 2 per dengan T. Belakang jadi apa? Negatif 9 per T. T. Okey, so kita akan, ni boleh cancel out kan? Habiskan ni. Ni boleh habis betul? Yang ni jadi apa belakang? 2 T. 2T tolak 9 T. T negatif 1. 1. Okey, so apa yang kita kena buat dekat sini? Boleh saya tulis dy dx ke? Boleh saya tulis dy dx untuk beza? Tak. Tak boleh. Okey, apa huruf yang paling sesuai saya tulis dekat depan? D V. V per. DT. Okey, kenapa V dengan T? Sebab huruf dia dah huruf baru Sebab ni huruf lain, sorry. Dia huruf lain. So V kita letak atas. Disebabkan yang belakang ni T, so kita kena letak DT kat bawah. Okey, kalau guna mata, guna kaedah yang cepat, congak saja jawapan depan. Depan. 2. 2 good. Belakang 9T kuasa negatif 2. tambah 9 kan? Sebab negatif 1 darab negatif 9 dapat tambah 9 kan? So T kuasa negatif 2.
2. So final tu korang susun elok-elok. dV per dt sama dengan 2 tambah 9 per T kuasa 2. Okey, yang ni okey? Okey, so kita akan sambung untuk soalan seterusnya. Sekejap saya cek dulu yang ini. Dia keluarkan yang kuasa lebih. Okey, tak apa. Okey, ini macam saya ada sebut tadi. Disebabkan dia X kuasa, patutnya kan kita ambil tadi yang contoh saya bagi adalah sorry. Bukan. Contoh yang tadi saya bagi adalah Y sama dengan AX tambah B kuasa N. Yang ini saya tak bagi X kuasa 2, saya bagi X biasa and then saya terus ambil A je kan. Dengan ayat lain, saya sebut tadi kita kena bezakan orang kat depan ni. Orang dalam apa? Saya kena bezakan yang dalam bracket ni. Okay, so yang ini saya tunjuk contoh dulu boleh? Ke nak terus dengan soalan B? Nak saya tunjuk soalan A terus ataupun terus B? Dania Patricia, cadangan. Nak buat A terus ke? Nak buat B terus? B terus. B terus, okay. So terus pada B boleh? Okay, so kita dah terus buat dy per dx. Okay, saya ada dy per dx sama dengan, so nombor 3 bawa pergi mana tadi? 3 bawa pergi depan. Okay, dapat Okay, kalau ada nombor kat depan kita darab dengan nombor depan, tapi sebab nombor dia tak ada, tu yang kita just letak saja. So kita akan dapat dekat sini, sini adalah 3. Dalam bracket buat apa? Sebab saya nak tulis bracket dulu. Tak payah buat apa-apa. Tak payah buat apa-apa, salin sahaja. So apa yang berlaku pada kuasa ini akan jadi kuasa 2, good, pandai. So belakang Darab dengan negatif 8x. Okey, untuk belakang saya kena bezakan dalam bracket. So kita kena check balik. Malam tadi saya ada cerita kalau nombor sahaja dia akan hilang serta-merta bila kita bezakan, ingat tak? Sebab dia adalah 6x kuasa kosong. So bila 6x kuasa kosong, kosong bawa pergi depan, itu yang dia akan dapat kosong terus nilainya. Betul tak? Ingat tak? Betul. Ingat, okey. So yang ini terus habis begitu saja, kita tak akan salin langsung untuk depan. So kita hanya buat belakang je, saya akan bezakan belakang. So yang ini saya guna warna merah, 2 darab dengan 4, negatif 4 dekat depan akan dapat berapa? Negatif 8. Negatif 8. Negatif 8, bagus. X akan jadi kuasa 1. So saya dah settle. Dapat tak? Sebab 2 tolak 1, so dapat X kuasa 1. Tak tulis pun tak apalah. Boleh? Okey, adakah boleh saya tinggal macam ni jawapan? Cantik tak? Tak cantik. Okey. Satu lagi cara, yang ni kita tak payah solve habis pun tak apa. Tapi bersyarat nombor yang dekat sini ni korang buat yang ni. 3 dengan negatif 8 ni korang mesti darabkan. So maksudnya apa yang berlaku, dia akan jadi berapa? Negatif 24 X dalam bracket kat belakang. 6 tolak 4 X kuasa 2 kuasa 2. Betul tak? Ada saya salah tulis? Tak. Okey. So tinggalkan sahaja jawapan begini. Kalau rajin kembangkanlah tapi membazir masa sahaja. Jujur saya cakap biasanya soalan ni 1 markah je ni. Dia tak ada banyak mana pun. Okey, sebab dia setakat basic biasa, so dia hanya 1 markah biasanya lah. Okey, kalau 2 markah pun, markah biasanya kat sini 1, kat sini 1. Sebab tu saya kata tadi yang ini tak perlu dikembangkan. Sebab bila kamu kembang, bila korang kembang, dia akan jadi macam lebih complicated. Lepas tu nanti lastnya salah. Kembang tahu kan macam nak kembang yang ni? Ada idea nak kembang macam mana? Korang kena kembang yang bracket dulu. Dah jadi kuasa 2, lepas tu kena darab sorang-sorang dengan negatif 24x tu. So untuk soalan macam ni, better tinggal saja begini cukup. Yang ada kuasa ni. Okay, ada soalan nak tanya untuk soalan B yang sekarang? Amin, ada Amin. Amin bin apa ni? Azani. Okay, Amin okay Amin.
Amin macam tak cakap lagi je Amin. Maha okey Maha? Maha Lechmi? Semua okey? Maha okey? Mana Maha menghilang tu? Okey, seterusnya. Okey, Cik. Okey, ayolah. Okey, try soalan. Saya tak nak soalan C lah. Macam pening sikit dia tengok pecahan tu. Boleh try soalan D tak? Siapa ada idea untuk bentuk yang pertama? Tukar bentuk dulu. Kalau kat bawah jadi apa? Jadi kurungan 5x tambah 1 kuasa negatif 1. Okey, good. Pandai. So, 2 bawa ni atas dulu. 5x tambah 1 kuasa negatif 1. Okey, saya tunggu sekejap untuk kamu settle down. Saya nak jawapan akhir saja kejap lagi. Okey, jawapan. Negatif 10 dan kurungan 5x tambah 1 kurungan Okey, ini yang dah siap Negatif 10 bracket 5x 5x. Bawah kan? Bawah ke atas? bawah. Bawah. 5x tambah 1 kuasa 2. Okey, semua orang boleh faham, dapat tak jawapan? Fakihah Husna dapat tak? Fakihah Husna ada? Dapat tak? Tak. Dapat ke tak? Tak dengar, dapat ke tak? Tak, okey. Saya tunjuk balik boleh? Ada perlu saya tunjuk balik tak? Rakusha okey, Rakusha? Sati. Okey. Okey, tak apa. Saya tunjuk untuk orang yang tak dapat lagi. So, step yang kedua ialah kita dah terus tukar kepada dy per dx. Okey, so negatif 1 kita kena bawa pergi mana? Negatif 1 kena bawa pergi mana? Pergi depan. So, negatif 1 darab 2 dapat negatif 2. Dalam bracket salin macam biasa. Kuasa yang berlaku adalah negatif 1 tolak 1 dapat negatif 2. Belakang nombor apa? D 5. Kenapa 5? Sebab saya bezakan yang sini. Saya bezakan yang depan ni. So bila bezakan yang ada X dia akan tinggal nombor je. Kalau yang nombor saja dia akan buang gitu je. Okay, yang ni kamu kena praktis. Bila praktis nanti lama-lama kamu akan ingat benda ni. Kamu nampak bentuk tu. Okay, so yang last kali and then kita kena darab lah yang depan ni dengan belakang. Tu yang dapat negatif 10. Saya tulis kat sini And then patutnya belakang ni dia akan tulis 5x tambah 1 negatif 2. Tapi disebabkan saya nak benda lah tukar bawah, tu yang kita dapat jawapan final answer tu. Okay, boleh dapat? Boleh? Semua okay? Semua okay? Okay. Nanti untuk yang ini saya nak kamu buat sendiri soalan C. Apa yang belum C, E, F. Boleh C, F buat sendiri boleh Okey, boleh E, F. Okey, so seterusnya saya akan tunjuk sebab sebelum habis ni saya nak kena tunjuk satu soalan yang bentuk UV tu. Okey, supaya nanti ada orang kadang-kadang dia suka study awal. So saya nak kena benda tu apa? Korang boleh study awal and then boleh tengok dulu. Yang ni saya bagi basic ni dulu Okay, so kita pergi kepada page nombor 3. Okay, saya pergi page yang nombor 3. Semua orang boleh tengok page nombor 3. Okay, ini adalah bentuk yang ketiga iaitu Y sama dengan UV. Okay, dia punya formula ialah, jangan pening-pening, sekejap lagi saya tunjuk macam mana cara nak ingat senang sikit. Kalau UV bermaksud dia punya formula
first depan ni dia huruf U kan. Okay, and then kita mesti letak huruf U kat depan. Didarab dengan V, macam nak cakap didarab dengan dV per dx. Okay. Nanti tambah pula, tadi dah huruf U, belakang huruf V pula. Tadi disebabkan U, dia punya pasangan dV kan. So yang ini pasangan dia adalah du pula. Okay, boleh dapat tak? Yang ni okey tak? Formula okey tak? Ke pening? Formula okey tak? Ni korang nak kena ingat ni. Sebab tak ada formula kat depan ni. Okay, boleh. Okay, satu lagi cara nak senang. Okay, kalau saya macam semalam, ingat tak saya ada cerita kalau fx, kalau bezakan kita boleh dapat, kalau kita beza, kita boleh dapat f prime x. Ingat tak yang bentuk ni semalam? Yang ni ingat tak semalam ada prime-prime? Ingat. Ingat, okay. Contoh, untuk yang ini juga, let's say lah, U saya, U biasa. Kalau saya bezakan, saya akan dapat U prime. So, ini, kalau ini U, bezakan dapat U prime. Kalau V yang biasa, kalau kita bezakan, kita akan dapat V prime. Boleh follow tak? Boleh. Boleh, okay. So, formula ni korang sebenarnya boleh simplify. Dia jadi U V prime. Maksudnya, U akan ambil asal, V sahaja yang akan dibezakan. Tambah dengan V, ini huruf U kan? So, ini U prime. Yang ni boleh follow. Mana lagi senang nak ingat? Atas ke bawah? Dia terbalik je. Lagi sekali. Yang mana? Yang macam mana boleh jadi prime tu. Prime, okay. Maksud prime ialah dV per dx juga. Maksud saya, let's say kalau misal kata saya buat V. Okay, V saya adalah 2x kuasa 3. Ini saya bagi contoh terus So, cara pertama kita tulis dV per dx sama dengan apa? Jawapan? 6x kuasa 2. Okay, good. Bagus. 6x kuasa 2. Tapi cara satu lagi penulisan, saya boleh terus tulis V prime. Maksudnya bila kita bezakan, ini maksud dia sama sahaja dengan maksud yang depan ni. Dia sama je. V prime dengan dV per dx benda yang sama. So, sama juga jawapannya adalah 6x kuasa 2. Okay, yang ni okay? Yang ni okay tak? Ke nak buat soalan terus baru nampak? Kita buat soalan B terus pula. Okay, kita buat soalan B Okay. So untuk soalan B, okay. Yang pertama, okay, kita kena pecahkan kepada UV. Maksudnya, depan ni korang kena tahu dia adalah satu nombor. Sekejap Yang V adalah satu nombor juga. Kenapa nombor? Okay. V adalah satu nombor juga. So maksudnya untuk yang ni saya dah pecahkan. Ini huruf U, ini huruf V. Sebenarnya yang untuk soalan pertama ni korang boleh kembang macam kita buat tadi. Kembang boleh kan? Ini boleh kembang kan sebab tak ada kuasa kan? Betul? Misalnya boleh kembang juga. Kembang yang macam saya tunjuk kaedah yang awal tadi lagi mudah sebenarnya. Tapi sebab dia dekat kawasan belah sini tak apalah saya tunjuk juga yang ni. Boleh? Yang ni okey? Okay. Boleh? Saya pakai UV pula kaedah kedua. Boleh? Boleh. Okey. Step yang pertama, list dulu. Apa huruf U korang tadi? 2x U apa sekarang? 2x kuasa 3. Good. Okay, buat garisan kat tengah-tengah. V apa? Kurungan 2 tolak x kuasa 5. 2 tolak x kuasa 5. Kalau kamu perasan saya tak buat beza apa-apa pun. Saya salin saja. Okay, boleh dapat? Okay, lepas tu baru saya buat U prime dia. Bezakan yang atas. Dapat apa? 3 darab 2? 6. 6x kuasa 2. Yang ni semua boleh follow? Okay, V prime. Depan ada apa-apa tak? Ada. Ada, depan habis. Dapat negatif 5. 5. X kuasa? X kuasa Tolak 1. 4.
4. Betul. Okay, so saya akan start buat dy per dx dia. Okay, saya pakai formula yang lebih mudah lah. Okay, so saya buat uv prime tambah vu prime. Kamu perasan tak saya buat u and then saya buat u prime. Saya buat v, saya buat v prime. Apa yang berlaku kat sini? Korang darab yang macam ala-ala silang lah. Itu je sebenarnya. Boleh. Yang ni okey. Okay, so kat depan tulis apa? U apa? 2x kuasa 3. V prime apa? Negatif 5x kuasa 4. Ni kena buat bracket-bracket lah sebab dia operasi darab kat tengah-tengah ni. Boleh dapat tak? Boleh. Ini okey? Okey, belakang tambah. Belakang. 2 tolak X kuasa 5. Salin je dulu, relax dulu. Okey, belakang dia adalah 6x kuasa 2. Boleh dapat yang ni? Boleh dapat yang ni? Boleh. Ada benda nak tanya sampai sini? Ada benda nak tanya tak? Tak ada. Okey, so macam mana saya nak solvekan? Kita nak solvekan. Ada tak benda yang menyerupai ataupun benda, saya rasa yang ni dia tak ada kuasa, so tak ada masalah untuk darab. Boleh terus saja. Okey. Boleh tolong saya untuk solve bahagian depan apa yang saya akan dapat. 2 darab negatif 5 berapa? Ini sebab tak ada kuasa Sebab tu saya boleh darab terus ni. Saya nak buat terus ni. Okey. So apa yang berlaku? 2 darab negatif 5 dapat negatif 10. 10. Apa berlaku pada X? 4 tambah 3. 3 tambah 4. X kuasa 7. 7. Pandai. Mana dapat 7? 4 tambah 3. Tambah. Kalau kuasa untuk kan ada kita belajar dalam indeks kan, form 4. Apa nombor? Sekejap saya bagi contoh. Saya tak ingatlah dia punya formula. Tapi macam contoh kalau kita ada X kuasa 5 darab dengan X kuasa 3, kalau base dia dah sama disebabkan dia adalah operasi darab, dia akan jadi kuasa tu jadi tambah. Ingat tak? Ingat. Tapi kalau misal kata soalannya adalah X kuasa 5 bahagi dengan X kuasa 2, disebabkan bahagi, dia punya X kuasa akan jadi apa? Tolak. Tolak. So jadi 5 tolak 2. Okey. Boleh yang ni? Yang ni okey tadi? Okey, so belakang. Untuk belakang pula. 6x kuasa 2 darab depan and then darab dengan yang ni. Dapat berapa? 12x kuasa 2 Okey, good. Betul. tolak x kuasa 7. 6. 6x kuasa 3. 6x kuasa 7. Okey, boleh follow yang ni? Semua ada masalah tak? Semua okey? Semua okey? Sebab saya dah nak ni dah 10 suku. Jadi korang ada kelas next pukul 11, 10.30 Tak pukul berapa? 10.30 next. Okay, so yang ini saya tinggalkan kamu dengan tugasan boleh sebab next week baru kita jumpa. So untuk soalan C, yang mana U, mana V? Soalan C, mana U, mana V? X kuasa 5. Depan U, belakang V. Soalan D, mana U, mana V? Ini ada Y kat depan Tambah Y kat depan. Ni U kat depan, V dekat belakang. Boleh? Okay, soalan E. Ni U, sini V. Dapat? Okay, ni pun sama. Sini U, sini V. Okay, buat sampai F. Semua okay? Semua okay? Ya. Yang tadi tu bukan boleh solve ke? Yang mana? Oh, ini sorry betul. Dengan 6. Betul. Saya tak siapkan lagi tadi. Betul, pandai pun. Baguslah, alert kamu. Sebab kuasa 7 sama kan? So jawapan akhir berapa? Negatif 16. 16 11. X kuasa 7. 7 tambah 12 X kuasa 2. Okey, siap. Yang ni okey? Okey, so saya tinggalkan ada berapa soalan hari ni kita kena buat?
D, E. C pun belum kan tadi kan? Tujuh. Ada 7 soalan. 4, 5, 6, 7. 7 soalan Okay, so kita jumpa next week. Hari Isnin saya rasa kelasnya bukannya siang sebab Isnin saya kena pergi hospital Sungai Buloh. So maybe malam juga kot. Okay, boleh Tapi kalau siapa yang ada masalah data ke apa ke, tak payah masuk pun tak apa. Nanti tengok kat YouTube je. Boleh Ada soalan lagi nak tanya sebab saya dah nak dismiss dah. Ada soalan nak tanya? Semua okay? Semua okay? Okey. Dah ada semangat baru kan? Dah dapat buku teks kan? Ah, Dah ada semangat baru. Okay. Bukalah buku teks tu, study semua. Okay. So terima kasih untuk hari ni. Jangan stres-stres, relax-relax, tenang-tenang. Tapi still kena buat kerja jugalah apa-apa hal pun. Okay. Okay, so terima kasih Dong Gladi semua. Jumpa lagi. Okay, terima kasih. Terima kasih cikgu. Okay.